أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid dan semua warga net sekalian? Ustaz harap kamu semua berada dalam keadaan yang sihat walafiat. InsyaAllah pada hari ini marilah sama-sama kita meneruskan pelajaran kita dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Sebelum itu, marilah kita membaca doa, memohon kemudahan dan dilimpahkan keberkatan atas ilmu yang kita dapat pada hari ini, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna hikmataka wanshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan meneruskan pada bidang adab dalam unit yang ketiga, iaitu pada tajuk jiran sepakat membawa berkat. InsyaAllah pada kali ini adalah bahagian yang kedua. Baik, pada bahagian yang kedua ini kita akan membincangkan yang pertama tentang mencontohi kehidupan berjiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua kepentingan adab berjiran. Mencontohi kehidupan berjiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup dalam keadaan berjiran. Perkara tersebut yang kita nak contohi supaya kita dapat melakukan perkara yang sama sebagaimana Nabi SAW berbuat kepada jiran. Yang pertama, berbuat baik dengan jiran. Rasulullah SAW sentiasa berbuat baik dengan jiran dan tidak pernah menyakiti mereka walaupun jirannya seorang Yahudi. Pernah suatu ketika Nabi SAW ketika berdiri, lalu jenazah daripada orang Yahudi, tetapi Nabi SAW tidak menyakiti hati mereka ataupun tidak mengutuk atau berprasangka buruk dan sebagainya. Tapi Nabi SAW menghormati jenazah tersebut. Menunjukkan Nabi SAW ini, akhlak dia ni suka berbuat baik dengan jiran. Kalau kita lihat Nabi SAW ini, apabila dia hidup dalam keadaan berjiran, jiran-jiran amat tertarik dengan akhlak Nabi SAW kerana perbuatan baik yang dilakukan oleh baginda kepada mereka. Seterusnya, peka dengan kebajikan jiran. Apabila memasak makanan, Rasulullah SAW menggalakkan kita memberikan sedikit makanan kepada jiran, terutama apabila berlaku kematian dan musibah. Apabila kita tahu jiran kita berlaku kematian, apa salahnya mereka yang dalam keadaan ujian, pasti mereka merasa sedih dan sebagainya, kita memberi ataupun menghadiahkan masakan kepada mereka supaya mereka dapat makan, ataupun diberikan untuk mungkin kenduri arwah mereka, dipermudahkan urusan mereka. Pasti jiran kita itu akan menghargai usaha yang kita lakukan. Seterusnya, Rasulullah SAW melarang kita membiarkan jiran berada dalam keadaan lapar sedangkan kita kekenyangan. Tidak sempurna iman kalau kita dalam keadaan kenyang tetapi jiran dalam keadaan lapar. Menunjukkan bahawa kita harus mengambil tahu serba sedikit tentang kebajikan jiran. Kalau dia
berada dalam keadaan susah, kita perlu tolong. Kalau dia berada dalam keadaan lapar, kita bagi, kita sedekahkan sedikit makanan. Kalau mereka dalam keadaan memerlukan bantuan, kita beri bantuan. Maka apa salahnya kita berbuat baik kepada mereka, kerana kita tidak tahu, mungkin pada satu hari nanti kita pula yang akan menagih pertolongan mereka. Seterusnya, menghargai jiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan agar kita kerap memberikan hadiah kepada jiran dan mendahulukan jiran yang berdekatan. Hidup berjiran ni, kadang-kadang kita nak hargai jiran tu, salah satu cara dia kita beri hadiah kepada mereka. Mungkin ada anak-anak jiran main depan rumah, mungkin kita boleh sedekah RM2, RM1 ke, sebagai satu sedekah atau sumbangan kita melangsaikan hak jiran. Okey, dengan itu, dengan amalan yang kita buat itu, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala meredai dan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kepentingan adab berjiran. Aspek yang pertama adalah individu. Yang pertama, mendapat pahala dan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, menjamin ketenangan emosi. Jadi kita, kalau kita beradab, maka kita akan mendapat pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan pastinya jiwa kita akan merasa tenang dan tenteram sebab tidak ada masalah dengan jiran, tidak ada masalah dengan orang dan sebagainya. Seterusnya, terhadap masyarakat, kerja yang berat akan menjadi ringan. Hidup damai dan harmoni, gejala negatif dapat dibenteras dan memupuk silaturrahim. Masyarakat ini lahir daripada keluarga-keluarga yang hidup dalam berjiran. Kalau kita baik dengan jiran, maka kita akan dapat melahirkan masyarakat yang unggul dan disegani oleh agama lain ataupun oleh negara lain. Baik, daripada sudut negara, negara akan menjadi maju dan menarik kedatangan pelancong. Ekonomi negara bertambah baik. Apabila kita hidup dalam keadaan berjiran, harmoni dan sebagainya, ini akan menghasilkan masyarakat yang perpaduannya sangat hebat. Lantas negara kita akan menjadi negara yang aman. Apabila negara kita aman, pelancong-pelancong luar mereka akan datang ke Malaysia dan tertarik dengan budaya kita, dengan suasana harmoni kita walaupun berbilang kaum dan bangsa. Ini akan dapat menambahkan pendapatan negara ataupun ekonomi negara. Jadi di sini menunjukkan kepentingan untuk kita beradab dengan adab jiran. Supaya apa? Supaya negara kita menjadi aman dan disegani di mata dunia. Maka mulalah kita sebagai jiran yang baik agar jiran kita pula menjadi jiran yang baik, insya-Allah. Itu saja daripada Ustaz. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.